TV KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Kerry, host anda untuk hari ini. Baiklah, seperti biasa sebelum kita mulakan setiap pembelajaran kita, Wani nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa patuh pada SOP. Bagaimana caranya? Sentiasalah pakai hand sanitizer apabila anda menyentuh apa-apa permukaan sekalipun. Pakailah pelitup muka dan jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter apabila anda berada di tempat awam. Baiklah, untuk subjek hari ini agak istimewa sedikit kerana apa? Ia merupakan subjek yang diambil oleh pelajar-pelajar sekolah teknik sahaja dan tidak banyak sekolah yang mengambil subjek ini, hanya 9 buah sekolah sahaja, iaitu subjek pengajian kejuruteraan awam. Jadi jom, kita nak tahu siapa guru jemputan kita hari ini. Kita saksikan dulu profil beliau. Jom. Berusaha untuk menjadi yang lebih baik, itu dia mutiara kata yang dipilih oleh guru kita hari ini. Kita persilakan Cikgu Wahidan. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Cikgu? Ya, sihat. Cikgu dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang ya? Ya. Dan telah berkhidmat selama 21 tahun. 21 tahun tu Cikgu mengajar subjek pengajian kejuruteraan awam ini. Ada 2 subjek sebenarnya saya ajar. Selain daripada subjek pengajian kejuruteraan awam, saya juga mengajar subjek lukisan kejuruteraan. Wow, 2 in 1 sekali lah Cikgu. Wah, hebat Cikgu Waidan. Okey Cikgu, sebelum kita mulakan, apa kata Wani nak jemput Cikgu ke meja istimewa kita? Mari Cikgu, kita sama-sama nak tanggalkan pelitup muka kita. Tapi sebelum tu, Cikgu boleh pakai hand sanitizer yang disediakan. Dan kita boleh simpan pelitup muka di dalam bekas yang telah pun disediakan. Okey, Cikgu boleh buka mask, letak dalam bekas itu. Wani pun boleh buka mask. Barulah boleh kita hirup udara segar kan. Tapi yang paling penting nak buka mask pun make sure ada penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Baik Cikgu, sebelum kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita lah, Wani nak tanya untuk hari ini subjek pengajian kejuruteraan awam ini, apa yang ingin Cikgu fokuskan? Bahagian mana tu nak fokus? Jadi pada hari ini saya akan mengajar ataupun berkongsi maklumat untuk tajuk 1 dalam tajuk tingkatan 4. Tingkatan 4? Iaitu tajuknya pengenalan kepada kejuruteraan awam. Pengenalan. Okey, jadi untuk subjek ini mungkin Cikgu boleh ceritakan sikit, mungkin mereka yang tidak tahu, adakah semua pelajar tingkatan 4 dan 5 itu ambil ataupun ini merupakan elektif mereka? Ini adalah merupakan mata pelajaran elektif teknikal ataupun ringkasannya MPET. Jadi untuk sekolah teknik ni hanya pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 saja yang mengambil subjek ni. Okey, itu dia keistimewaan sekolah teknik ya. Okey, jom. Tapi sebelum itu, apa kata kita berehat seketika, kita bagi peluang untuk cikgu kita bersedia untuk mengajar hari ini. Dan jangan ke mana-mana, kita kembali dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bagi saya, tajuk yang mencabar dalam subjek pengajian kejuruteraan awam ini ialah tajuk tak seberat, di mana kita perlu mengambil nilai-nilai panjang asas dan lebar asas untuk dalam pelan lukisan untuk dimasukkan ke dalam borang ukuran tinggi untuk mengira anggaran kos bagi sesuatu projek pembinaan. Tajuk yang saya paling minat dalam subjek pengajian kejuruteraan awam ialah tajuk buku kejuruteraan. Dalam subjek ini, kami diajar untuk menggunakan alat theodolite untuk mendapatkan nilai aras laras. Daripada nilai aras laras tersebut, kita boleh plot keratan membujuk buku aras untuk mendapatkan kawasan pemotongan dan kawasan penambakan. Kejuruteraan awam adalah subjek yang menyeronokkan kerana kita dapat mempelajari apakah tingkat-tingkat dalam pembinaan sesebuah bangunan atau perumahan. Contohnya, untuk membina bangunan, kita perlu melalui 5 peringkat bermula peringkat pertama iaitu peringkat perancangan.
Yang kedua, peringkat analisis dan reka bentuk. Yang ketiga, peringkat pengurusan. Yang keempat, peringkat pembinaan. Dan yang terakhir sekali ialah peringkat penyerahan. Didik TV KPM. Kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Kerry dan juga guru jemputan kita, Cikgu Wahidan Wahab. Okey Cikgu, kita dah tengok pandangan calon mengenai subjek ini. Rata-rata mereka suka dengan subjek ini kerana banyak apa dia kata peringkat-peringkat. Saya ingat peringkat pembinaan. Ada peringkat apa lagi Cikgu yang famous tu? Okey. Dalam sesuatu pembinaan, kita mesti melalui 5 peringkat. Iaitu peringkat perancangan yang pertama, yang kedua peringkat analisis dari kebentuk, yang ketiga peringkat pengurusan, yang keempat peringkat pembinaan dan yang terakhir sekali adalah peringkat penyerahan. Wow. Barulah sesebuah bangunan atau pembinaan itu diserahkan kepada pembeli. Oh, jadi kalau mereka yang nak bina sesuatu bangunan yang baru, mereka kena lalui 5 proses ini ya Cikgu? Ya, betul. Wah, hebat mereka yang ambil subjek ni. Okey, jom kita nak berkenalan dengan student kita yang akan bersama dengan kita di studio hari ini, iaitu pelajar dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang. Mari kita persilakan mereka. Assalamualaikum. Boleh buka mic tu. Apa khabar semua? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey, kita nak perkenalkanlah ini anak murid kelas cikgu ya? Ya, ada 2 orang anak pelajar sekolah kelas saya. Okey. Dan dua orang lagi adalah pelajar lagi seorang Cikgu Aminuddin. Oh, cikgu lain. Tapi cikgu cikgu mengajar sekali hari ini. Kita ada Bashiruddin, kita ada Aminuddin, Alia Izzati dan juga Khairunisa Khairuddin. Apa khabar semua, sihat ya? Semoga hari ini semua bersemangat untuk kita sama-sama belajar subjek pengajian kejuruteraan awam. Jadi cikgu, kalau cikgu sudah bersedia, anda di rumah pun sudah bersedia, jom kita teruskan dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi sekarang ni untuk Road to Success pada hari ini saya akan mengajar ataupun berkongsi maklumat tentang tajuk 1 dalam tingkatan 4 iaitu tajuknya pengenalan kepada kejuruteraan awam. Jadi nama mata pelajaran adalah pengajian kejuruteraan awam, kod kertas 3761. Subjek pengajian kejuruteraan awam ataupun ringkasannya PKA merupakan salah satu mata pelajaran elektif teknikal atau ringkasan MPEC dalam kelompok Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik atau ringkasannya STEM. Jadi mulai pada tahun ini, bagi pelajar yang akan menghadapi peperiksaan SPM tahun 2021, ada berlaku sedikit perubahan daripada segi format. Jadi kalau kita lihat dekat sini ada 4 lah yang akan saya utarakan, iaitu yang pertama, sebelum ni dalam peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia sebanyak 3 kertas, iaitu kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Tetapi untuk bermulanya SPM pada tahun ini, mereka ni hanya akan menduduki 2 kertas saja, iaitu kertas 1 dan kertas 2. Yang kedua, untuk pelajar SPM tahun-tahun sebelum ni, untuk kertas 1 dan kertas 2 adalah peperiksaan bertulis, manakala kertas 3 adalah kertas kerja khusus. Tetapi untuk bermula SPM tahun ni, hanya ada 2 kertas saja, iaitu kertas 1 peperiksaan bertulis dan kertas 2 adalah untuk kerja khusus. Selepas tu yang ketiga, bagi kertas 1 dan kertas 2, markah yang diperuntukkan sebanyak 100%. Tetapi untuk pelajar SPM pada tahun 2020 ini dan seterusnya, dia ada 2 kertas, iaitu markah bagi kertas 1 hanya 70% dan markah bagi kertas 2 30%. Maksud dia, untuk pelajar SPM tahun ini dan seterusnya, untuk kerja khusus yang pelajar buat tu ada markah sebanyak 30%. 30 markah. 30%. 30%. Okey, dan yang terakhir sekali yang keempat, dalam kertas 1 untuk SPM tahun sebelum ni, soalannya adalah berbentuk soalan struktur ataupun isi tempat kosong sebanyak 30 soalan dengan markah 100%. Dan kertas 2 mempunyai 7 soalan dan pelajar perlu menjawab 4 soalan esei dan 1 soalan kiraan dan setiap soalan adalah 20 markah. Manakala untuk soalan SPM bermulanya pada tahun ini dan seterusnya, yang mempunyai 2 kertas, iaitu dalam kertas 1 dia ada 2 bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B, di mana bahagian A mempunyai 20 soalan dengan markah 60%, dan bahagian B ada 4 soalan
mungkin 4 tu soalan esei ataupun 3 soalan esei, 1 kiraan, dan setiap soalan tu adalah diperuntukkan sebanyak 15 markah. Maksud dia untuk soalan untuk peperiksaan SPM tahun ini dan seterusnya, markahnya ada 100%, tetapi untuk kertas 1 dia akan jadikan sebanyak 70% sahaja. Dia akan combine. Combine persen dengan tu. markah kerja khusus 30%. Jadi sekarang ni saya akan ceritakan tentang tajuk-tajuk yang ada dalam tingkatan 4. Dalam tingkatan 4 mereka akan belajar 4 tajuk, iaitu tajuk 1 pengenalan kepada kejuruteraan awam, tajuk 2 bahan dan struktur binaan, tajuk 3 pembinaan bangunan, dan tajuk 4 ukur kejuruteraan. Dan bagi tajuk tingkatan 5 hanya ada 3 tajuk saja, iaitu tajuk yang pertama sistem pengangkutan dan kejuruteraan jalan, tajuk yang kedua sistem bekalan air bersih dan sistem penyaliran kumbahan domestik, dan tajuk 3 adalah keusahawanan. Okey, keseluruhan ada 7 tajuk sahaja. Ada 7 saja tajuk daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, sekarang ni kita akan lihat tajuk 1. Dalam tajuk 1 iaitu tajuk pengenalan kepada kejuruteraan awam ni, dia ada 4 subtopik, iaitu yang pertama adalah kepentingan kejuruteraan awam, yang kedua nilai dan etika profesional, yang ketiga keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tapak bina, dan yang keempat penilaian dan pengurusan risiko. Jadi sekarang ni kita lihat apakah definisi kejuruteraan awam. Kejuruteraan awam ialah satu bidang yang berkaitan dengan perancangan, reka bentuk, pembinaan dan penyelenggaraan bagi kemudahan dan keselesaan kepada pengguna di samping memastikan alam sekitar sentiasa terpelihara. Jadi sebelum kita membuat sesuatu pembinaan, kita mesti buat perancangan dulu. Kan? Makna dia kita kena lihat apa potensi pembinaan yang kita nak buat dekat situ. Kan? Contohnya macam dahulunya Shah Alam. Dulunya Shah Alam adalah satu kawasan estate kelapa sawit. Tapi apabila mereka nak membangunkan kawasan Shah Alam, jadi masa perancangan awal dia orang membuat kawasan, membuat kilang-kilang di sana, dan seterusnya kawasan Shah Alam pada masa itu jadi kawasan perindustrian. Dan daripada kawasan perindustrian itulah barulah syarikat-syarikat pembinaan datang untuk membuat kawasan perumahan, kawasan sekolah, dan hospital-hospital dan seterusnya lah. Okey, lepas tu untuk reka bentuk. Okey, untuk reka bentuk ni, dia dibuat oleh jurutera, dan dia ada sebenarnya dalam kejuruteraan ni dia ada 2 pihak yang akan membuat projek pembinaan ni. Yang pertama, projek pembinaan ni akan dibuat oleh pihak perunding. Pihak perunding akan membuat reka bentuk di pejabat, dan semua reka bentuk yang dibuat tu, pelan-pelan yang dibuat tu akan diserahkan kepada jurutera yang berada di tapak bina. Jadi jurutera yang berada di tapak bina akan mengikut semua lukisan kerja dan spesifikasi kerja yang dibuat oleh jurutera yang berada di pejabat, yang khas membuat reka bentuk dalam projek pembinaan. Okey, di samping tu kenapa dalam kejuruteraan awam ada penyelenggaraan? Kalau saya nak tanya pelajar saya, apakah yang dimasukkan sebagai penyelenggaraan? Ada pelajar nak cuba? Boleh. Siapa nak cuba? Makna Alia? penyelenggaraan. Apa itu penyelenggaraan? Kenapa ada penyelenggaraan? Mungkin Alia boleh jawab ke? Apakah yang dimasukkan sebagai penyelenggaraan? Cuba je, tak apa. Bashir nak cuba Bashir? Bashiruddin? Muhammad Husnazrin? Okey, cuba je. Apakah yang dimasukkan sebagai penyelenggaraan? Okey. Nampaknya mereka nervous nak jawab tu cikgu. Takut kalau jawapan dia salah. Tak ada masalah. Tak apa. Siapa nak cuba boleh siapa cuba. Siapa nak cuba? Khairul Nisa. Okey, Khairul Apakah Nisa yang boleh dimasukkan cuba. sebagai penyelenggaraan? Khairul Nisa boleh unmute mic? Okey. Penyelenggaraan bermaksud kalau tak ada bangunan dan juga nak renovation.
Okey. Betul jawapan tu. Maksud dia kalau contohnya peminaan jalan raya, jalan raya bila kita dah binakan lama kelamaan akan berlaku kerosakan kepada jalan raya kan? Betul. Jadi di situlah perlunya jurutera untuk membuat kerja-kerja penyelenggaraan. Okey. Jadi dalam kejuruteraan awam ni bukan saja kita membuat pembinaan, kita juga kena buat kerja-kerja penyelenggaraan. Okey. Okey, bagi kemudahan dan keselesaan kepada pengguna di samping memastikan alam sekitar sentiasa terpelihara. Maksudnya, apabila kita buat sesuatu pembinaan, kita tidak boleh mengabaikan alam sekitar. Contohnya kita nak buat satu pembinaan di atas bukit. Jadi kita akan potong bukit itu untuk buat pembinaan di atas bukit tersebut. Kita tak nak apabila kita buat pembinaan berlaku perkara-perkara yang tidak baik kepada alam sekitar. Contohnya berlaku hakisan tanah ataupun berlaku curur runtuh, tanah runtuh. Jadi apa yang kita buat, setiap daripada semua kontraktor yang akan masuk tender untuk membuat sesuatu pembinaan, dia perlu membuat satu laporan yang dipanggil sebagai laporan penilaian kesan terhadap alam sekitar ataupun dalam bahasa Inggeris ringkasannya EIA, Environmental Impact Assessment. Jadi apabila dia nak buat satu pembinaan di atas bukit, jadi kalau dia dah dapati kalau mungkin akan berlaku yang macam saya kata saya beritahu tadi, mungkin berlaku hakisan tanah ataupun curur runtuh, jadi dia mesti bagi satu penyelesaian. Selalunya contoh saya bagi, mungkin dia akan bagi tahu kita akan bina di atas bukit tu tembok penahan untuk mengelakkan berlakunya hakisan tanah ataupun curur runtuh. Okey. Jadi Mesti ada laporan dia. EIA itu adalah wajib bagi semua kontraktor kalau dia nak buat suatu pembinaan. Baik. Okey, contoh pembinaan. Mesti wanita tanya, apakah pembinaan yang apakah yang dimaksud sebagai pembinaan? Okey, jadi contoh pembinaan adalah semua jenis pembinaan. Contohnya pembinaan bangunan. Termasuklah pembinaan rumah, kondominium, kompleks membeli belah, jambatan, lapangan terbang, pelabuhan, stadium, lebuh raya. Jadi lebuh raya sekarang ni banyak ringkasan. Macam PLAS, LPT, Duke. Jadi cuba saya nak tanya pada anak murid saya ni, siapa tahu apakah yang dimasukkan sebagai PLAS? PLAS. Ni pasal jalan raya ni. Ni kalau selalu jalan-jalan ni tahulah cikgu. Ya, betul. Siapa nak cuba apa maksud PLAS? Siapa tahu? Amin? Husnazrin. Siapa? Yang bawah ni, Muhammad Husnazrin. Oh, Husnazrin namanya. Ya. Oh, okey. Muhammad Husnazrin. Ya. Okey. Husnazrin nak cuba? Okey, mereka malu nak jawab cikgu. Mungkin tak biasa lalu PLAS tu kot. Jadi saya tolong jawabkan. Boleh. Okey, PLAS tu maksud dia Projek Lebuh Raya Utara Selatan yang bermula daripada Bukit Kayu Hitam hingga ke Johor Bahru. Jadi kalau macam LPT tu Lebuh Raya Pantai Timur, kalau Duke ni di KL Damansara Ulu Kelang Expressway. Ya. Okey, lepas tu di KL juga ada transit aliran ringan iaitu LRT ataupun kalau di Pantai Timur sekarang ni yang dalam pembinaan projek laluan rel Pantai Timur iaitu ringkasannya ECRL. Di KL juga ada monorail. Lepas tu pembinaan termasuklah empangan, tembok penahan, pemecah ombak dan lain-lain. Seterusnya kita lihat bidang-bidang dalam kejuruteraan awam. Jadi semua sekali ada 9, iaitu yang pertama kejuruteraan struktur. Jadi dalam sesebuah bangunan, struktur itu amat penting. Jadi kalau contoh sebuah bangunan, struktur yang paling bawah. Siapa tahu ni, pelajar saya ni. Apakah nama struktur yang paling bawah? Struktur paling bawah. Alia, cuba. Khairunisa. Khairunisa nak cuba tadi? Apa dia? Ya, betul. Okey, jadi struktur yang paling bawah adalah adalah asas. Selepas tu di atas tu ada pangkal tiang, lepas tu ada rasuk tingkat bawah, lantai tingkat bawah, sampailah struktur yang paling atas sekali. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Nama struktur yang paling atas sekali dalam sesebuah bangunan. Bumbung. Ya, betul. Ya. Bumbung ataupun penutup bumbung. Penutup bumbung ni untuk melindungi bangunan daripada hujan dan panas lah. Ya. Okey, jadi untuk tajuk yang kedua iaitu kejuruteraan geoteknikal. Yang ni khas belajar atau mengkaji pasal tanah.
Jadi setiap pembinaan yang kita buat, bukan saja struktur tu penting, tapi kita juga keadaan tanah kita juga perlu kuat. Dan dalam bahasa kejuruteraan awam, kita panggil kekuatan tanah sebagai keupayaan galas tanah atau Galas ringkasannya tanah. KGT. Okey. Okey, selalunya keupayaan galas tanah ni kita nak mesti nilai dia mesti 100 kilonewton per meter persegi. Jadi contoh, saya bagi contoh, kalau ada tanah, contoh tanah paya, tanah berlumpur ataupun tanah gambut, tu adalah tanah-tanah yang tak sesuai dibuat pembinaan. Maksud dia punya keupayaan galas tanah dia adalah kurang daripada 100 km per meter persegi. Seterusnya yang ketiga adalah bidang kejuruteraan alam sekitar. Yang ni yang saya cerita tadi. Dalam bidang kejuruteraan awam, semua pembinaan mesti wajib ada dipanggil sebagai laporan EIA. EIA. Maksud dia Environmental Impact Assessment. Laporan penilaian ke atas alam sekitar. Kita tak nak kita buat pembinaan berlaku benda-benda yang tak baik di suatu kawasan tu. Betul. Jadi yang keempat adalah kejuruteraan pembinaan. Yang ni bila nak buat, pelajar akan belajar pasal kejuruteraan pembinaan di mana setiap pembinaan akan melalui 5 peringkat. Jadi boleh kita tanya pelajar bagi tahu apakah peringkat yang pertama hingga yang kelima. 5 peringkat yang cikgu sebutkan tadi. Ya, saja kita dah uji mereka ni. Siapa ingat? Kak Wani ada sebut tadi. Yang pertama tadi peringkat apa? Kita Alia bagi nak seorang cuba? satu. Okey. Alia peringkat boleh yang cuba? pertama. Peringkat pembinaan. Yang pertama. Peringkat apa yang pertama? Perancangan. Ya, peringkat perancangan. Okey, seterusnya yang kedua. Kedua. Ada yang nak cuba? Yang kedua. Ada kawan-kawan lain nak bantu? Reka bentuk. Reka bentuk. Peringkat yang kedua, peringkat apa? Betul ke? Peringkat reka bentuk betul, tetapi depan dia apa dia? Peringkat apa? Sebelum reka bentuk tu. Ada tertinggal. Ada tertinggal. Apa agak-agaknya? Siapa nak tolong? Siapa nak tolong Khairunisa? Bashir, tadi Bashir macam nak jawab sesuatu? Peringkat yang kedua. Okey, mereka tengah mentelaah buku mereka, cikgu. Nak jawab betul ni masuk TV ni. Okey, siapa ni? Husnazrin nak cuba? Peringkat yang kedua. Peringkat yang kedua, peringkat analisis dan reka bentuk. Analisis dan reka bentuk. Tertinggal satu perkataan. Yang depan tadi kan? Okey. Yang ketiga, peringkat pengurusan. Yang keempat, peringkat pembinaan. Dan yang terakhir sekali, peringkat penyerahan. Jadi seterusnya, yang kelima iaitu kejuruteraan geometrik. Ini adalah khas bahagian ukur kejuruteraan. Jadi pelajar akan didedahkan dengan kaedah-kaedah ukur yang kita akan gunakan. Iaitu ada ukur ni ada lebih kurang 7 atau 8, iaitu mereka ni akan belajar pasal ukur rantai, ukur kompas, dan dia orang ada mereka ni akan diajar juga buat macam kerja khusus dalam ukur teodolit. Okey. Teodolit. Okey, seterusnya kejuruteraan pantai. Ini adalah satu kejuruteraan di tepi pantai. Selalunya kita akan buat jeti ataupun pemecah ombak ataupun buat pelabuhan. Okey, contohnya kalau ombak yang di tepi pantai kan kuat kan? Jadi dia kena buat dulu pemecah ombak di hadapan sikit daripada pantai tu supaya ombak yang datang yang kuat tu bila dia terhempas di pemecah ombak tu dia akan jadi dia punya arus dia jadi perlahan lah ke tepi pantai. Okey. Seterusnya yang ketujuh iaitu kejuruteraan bahan. Siapa ingat dalam kejuruteraan bahan binaan yang kita belajar dalam pembinaan ada 4. Kita bagi seorang satu untuk jawab ni. Siapa nak jawab? Ada 4 bahan binaan. Okey, Alia. Konkrit, cikgu. Okey, betul. Yang kedua? Yang kedua? Bata. Okey, betul. Bata. Yang ketiga? Ketiga? Tertulang. Bukan tertulak. Dia dah nak betul lah tu. Dia keluli. Keluli. Sama lah. Tapi Sama. pasal kejuruteraan dia tertulang kan. Tertulang. Okey. Bagus. Dan lagi akhir satu. Sekali. Apa? Bahan binaan.
Bahan binaan yang keempat. Bashir nak tolong? Kayu. Ya betul. Kayu. Kayu. Jadi Okey. bahan dalam pembinaan ni ada 4. Iaitu yang disebut tadi kan, kayu, keluli, konkrit dan bata. Ya. Jadi kalau saya nak uji mereka ni, apakah bahan dalam konkrit? Apa bahan? Okey, Alia. Simen. Ya betul. Okey lagi. Batu kerikil. Okey betul. Okey. Lagi? Air. Okey betul. 3 lagi 1. Husn Nazrin? Batu. Lagi 1 apa dia? Okey, Bashir apa tu Bashir? Okey, batu bau. Batu Jadi bau. makna dia batu bau maksud dia dalam bahan konkrit ni dia ada 4, iaitu yang pertama simen, lepas tu batu bau dia ada 2, batu bau halus dan batu bau kasar. Kalau batu bau halus tu pasir. Batu bau kasar tu tu batu kerikil, dia besar-besar sikit. Dan lagi satu bahan dia air. Okey, baik. Itu bahan-bahan Dalam konkrit. Dalam konkrit. Okey, cikgu, sebelum kita sambung lagi nombor 8 dan 9 tu, apa kata kita berehat seketika? Kita bagi anak murid cikgu untuk mereka cek balik buku teks supaya lepas ni cikgu tanya semua dah tahu dah jawapan dia apa. Okey, cikgu? Okey? Kepada anda semua jangan ke mana-mana, kita kembali dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Kerry dan juga Cikgu Wahidan Wahab dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang. Okey, Cikgu, jom kita sambung dengan bidang kejuruteraan awam ni, Cikgu. Dipersilakan. Jadi seterusnya kita sambung bidang kejuruteraan awam yang ke-8 iaitu kejuruteraan sumber air. Jadi dalam kejuruteraan sumber air ni pelajar akan mempelajari pasal macam mana daripada air sungai yang agak keruh tu, dia akan melalui beberapa proses, iaitu dia akan melalui 9 proses, bermula daripada proses penyaringan sehinggalah proses penyesuaian pH, barulah air sungai itu diagihkan kepada pengguna di kawasan perumahan ataupun kawasan agihan air. Okey, lepas tu dalam tajuk 8 juga mereka akan mempelajari pasal sistem pepaipan dan kaedah agihan air. Alright. Jadi seterusnya bidang yang ke-9 iaitu kejuruteraan pengangkutan. Dalam kejuruteraan pengangkutan yang mula-mula tadi kita lihat bagaimana nak buat pembinaan macam sistem aliran transit ringan iaitu LRT, termasuklah kalau untuk membina untuk membuat pembinaan jalan raya di mana mereka akan mempelajari pasal lapisan-lapisan dalam jalan raya. Sebenarnya dalam lapisan jalan raya terbahagi kepada 5, bermula daripada lapisan yang paling bawah iaitu lapisan subgrade, atas dia lapisan subtapak, atas lagi lapisan tapak dan yang terakhir adalah lapisan permukaan berbitumin. Baik. Okey, 9 bidang. Jadi ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam projek pembinaan kejuruteraan awam. Jadi kalau kita lihat dekat sini ada 6 pihak yang terlibat, bermakna dalam sesuatu projek pembinaan 6 pihak ni perlu ada. Yang pertama dipanggil sebagai klien ataupun pemaju. Ini merupakan pemilik kepada projek pembinaan yang dijalankan. Mungkin boleh daripada pihak kerajaan, pihak agensi ataupun pihak swasta. Yang kedua, perunding. Perunding dalam bahasa Inggeris kita panggil consultant. Merupakan pasukan teknikal profesional seperti arkitek, jurutera awam, jurutera elektrik, jurutera mekanikal, juru ukur tanah dan juru ukur bahan. Semua ni adalah dipanggil sebagai ahli profesional. Seterusnya untuk membuat suatu pembinaan kita perlukan modal atau kewangan. Jadi kita perlukan institusi kewangan di mana bank-bank tempatan yang untuk membuat pinjaman perlulah berdaftar dengan bank negara. Seterusnya yang keempat adalah pihak berkuasa. Ni saya bagi ringkasan, iaitu kalau yang pertama ni PBT, ini maksud dia pihak berkuasa tempatan. Kalau di Kuala Lumpur ni kita panggil Dewan Bandaraya Kuala Lumpur lah. Ataupun kalau di Kuantan sekarang dah jadi bandaraya, dia panggil Dewan Bandaraya Kuantan. Dulu dia panggil MPK, Majlis Pembandaran Kuantan.
Okey, seterusnya JKR. Ni saya nak uji ni. Pelajar saya ni apa masuk JKR? Pelajar? JKR Ada siapa ni nak cuba? Popular. Bashir? Jabatan Kerja Raya. Ya, betul. Jabatan Kerja Raya. PTG, siapa tahu? PTG? PTG. Pejabat Tanah dan Galian. Ya, betul. Pejabat Tanah dan Galian. JAS? JAS? Jabatan? Jabatan Alam Sekitar. Ya, betul. Jabatan Alam Sekitar. Semua Bashir jawab. Pandai TNB. Bashir. Yang ni TNB semua orang tahu TNB. TNB mesti tahu. TNB. Tenaga Nasional Berhad. Ya. Seterusnya JPS. JPS? Jabatan Pengairan dan Saliran. Betul. JPP. JPP? Apa JPP? JPP. Khairunisa? Jabatan Perkhidmatan Pembentungan. Okey. Lepas tu Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan pihak berkuasa air. Seterusnya pihak kelima adalah kontraktor yang akan membina sesuatu projek pembinaan dan yang keenam pembekal bahan dan alatan. Seterusnya kita lihat apakah elemen yang perlu ada bagi sesuatu pembinaan. Elemen ini adalah elemen yang baharu untuk pembinaan yang dahulu mungkin tak masuk lagi elemen ini, iaitu elemen kelestarian dan teknologi hijau dalam kejuruteraan awam. Malaysia sebagai sebuah negara membangun tidak terkecuali daripada mengamalkan unsur elemen kelestarian dan aplikasi elemen teknologi hijau dalam pembangunan yang dijalankan. Pembangunan yang dilaksanakan perlulah menerapkan elemen kelestarian agar memberikan kesan positif yang merangkumi aspek alam sekitar, pematuhan konsep kelestarian dan kehidupan berkualiti. Seterusnya, apakah kepentingan kejuruteraan awam dalam pembangunan lestari? Yang pertama, pengangkutan. Jadi dalam kejuruteraan awam, kita nak pengangkutan ni dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas dan pencemaran udara dengan menyediakan sistem pengangkutan yang lebih teratur, berkesan dan mengurangkan pencemaran udara. Jadi itu sebab kalau kita lihat di kawasan bandar-bandar, contohnya di KL, kita dah buat satu macam dipanggil sebagai sistem aliran ringan, transit ringan, iaitu LRT, monorail. Ya, betul. Jadi semuanya itu adalah untuk mengurangkan pencemaran udara. Betul. Yang kedua, binaan bangunan. Jadi dalam binaan bangunan ni, sekarang ni kita kalau boleh nak kurangkan penggunaan tenaga. Contohnya penggunaan panel suria, penggunaan shielding tinggi. Jadi penggunaan shielding tinggi akan menjadikan ruang pengudaraan yang baik dan kita boleh mengurangkan penggunaan penyaman udara atau aircon. Selepas tu penggunaan binaan kaca. Siapa tahu, saya nak tanya pelajar saya ni, kenapa kita menggunakan penggunaan binaan kaca? Kita nak kurangkan apa dalam bangunan kita? Nak kurangkan penggunaan apa? Haba. Betul. Untuk mengurangkan pengurangan haba ataupun kita boleh elakkan penggunaan lampu-lampu yang banyak. Jadi kita boleh gunakan bangunan kita banyakkan menggunakan binaan kaca. Iaitu seterusnya tong kita semula. Yang ni tong yang kita dah asingkan. Maksud dia untuk tong yang ni untuk kertas saja. Yang ni untuk kaca saja. Yang ni untuk plastik saja. Lepas tu sistem penuaian air hujan dan seterusnya penanaman tanaman hijau. Maksudnya kalau kita buat sesuatu pembinaan, kalau kita terpaksa tebang pokok, kita akan tanam semula pokok-pokok tu semua. Seterusnya saliran. Dapat mengelakkan berlakunya banjir kilat terutama di kawasan bandar. Contoh penyelesaian ialah pembinaan tebatan banjir dan mendalamkan sungai-sungai sekitar bandar. Saya nak uji pelajar saya, apakah yang dimaksudkan sebagai banjir kilat? Banjir kilat. Khairunisa nak cuba? Apa itu banjir kilat? Selalu kita dengar ni kan. Apa tu? Selalu berlaku di kawasan bandar kan? Banjir kilat. Ada yang nak cuba? Khairunisa dah buka mic dah. Dipersilakan. Banjir kilat tu macam dia dalam keadaan yang ini macam hujan lebat, lepas tu sesuatu bandar tu menjadi banjir disebabkan pembentungan sebab tak ada saliran yang baik. Okey. Betul. Okey, boleh terima jawapan tu. Jadi banjir kilat ni sebenarnya sebab apa banjir kilat ni berlaku? Sebab
mungkin longkang-longkang yang ada tu, saliran yang ada tu terlalu kecil menyebabkan bila hujan turun dengan lebatnya, air hujan yang turun tu tak dapat disalurkan dengan cepat. Ya, betul. Ke tempat yang sepatutnya, jadi berlakulah banjir secara tiba-tiba. Ya. Okey, 3 kepentingan. Jadi subtopik yang seterusnya, yang kedua iaitu nilai dan etika profesional. Etika merupakan satu panduan kepada tenaga kerja profesional pihak perunding seperti arkitek, jurutera untuk membina, meningkat dan mempertahankan integriti, kejujuran dan maruah profesion. Jadi kita semua ahli profesional iaitu perunding perlu mempunyai nilai dan etika profesional. Okey. Seterusnya untuk subtopik yang ketiga iaitu keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tapak bina. Jadi satu Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ataupun ringkasannya AKKP telah diwatakan pada tahun 1994. Fungsinya adalah untuk menjaga kita memberikan pampasan sekiranya berlaku kemalangan kepada pekerja. Faktor kemalangan di tapak bina. Faktor kemalangan di tapak bina ada 4 iaitu yang pertama persekitaran tempat kerja, yang kedua cara pengangkutan dan peralatan mengangkat, yang ketiga jentera dan yang keempat adalah perancah ataupun scaffolding. Seterusnya langkah-langkah keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Yang ni semua untuk melindungi pekerja-pekerja daripada berlaku kemalangan, iaitu diadakan polisi keselamatan, Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan, mentafsir risiko, pendidikan dan latihan. Okey cikgu, mungkin ada yang tidak tahu perencah tadi tu macam mana cikgu? Okey. Perancah tu perancah masakan, perancah. Siapa tahu perancah? Okey, saya nak tanya pelajar saya, agak-agak perancah ni warna apa? Perancah warna apa? Oh, ada warna-warna juga cikgu. Ada warna dia. Kalau tengok dekat tapak pembinaan tu, mungkin mereka ni perasan. Warna apa selalunya perancah? Ataupun bahasa Inggeris dia panggil scaffolding. Apa tu Huznazrin? Mungkin boleh terangkan? Perancah tu warna silver. Warna okey, silver. Betul. Okey, ada perancah yang warna silver ataupun ada perancah yang warna oranye. Perancah ni contohnya kalau di tepi bangunan tu, contoh dia nak buat kerja-kerja mengecat, dia akan susun perancah tu yang besi-besi tu, yang bersilang-silang tu, untuk kerja-kerja contohnya macam kerja melepa plaster, kerja mengecat. Okey, Itulah baik. yang namakan perancah. Sekarang dah jelas apa itu perancah. Okey. Bukan perencah Bukan. Perancah. Okey. Okey, seterusnya subtopik yang keempat iaitu penilaian dan pengurusan risiko. Untuk memastikan para risiko dan ketidaktentuan serta peluang yang wujud diurus secara berkesan supaya projek diuruskan dengan jayanya dalam menepati tempoh, kos dan kualiti yang ditetapkan. Jadi kalau tadi wanitanya perancah yang mana, kalau perasan kita boleh lihat dekat sini ada yang besi yang bersilang-silang ni. Ya, okey. Okey, saya nak tanya pelajar saya ni, kalau sesuatu pembinaan kenapa dia pasang jaring yang ada warna hijau, ada warna biru ni? Siapa nak jawab? Kenapa agak-agak ya? Siapa nak cuba? Bashir lah. Karunisa. Boleh, siapa-siapa? Untuk keselamatan. Ya, betul. Untuk keselamatan. Kita tak nak nanti, katalah bangunan tu sampai tingkat 10, takut ada macam batu bata ke terjatuh ke, ada terkeluar daripada kawasan pembinaan tu. Takut ada laluan kenderaan ke di bawah kan. Ya, betul. Jadi dia akan tersekat dengan jaring keselamatan tu lah. Seterusnya proses pengurusan risiko. Ada 5 iaitu yang pertama mengenal pasti aktiviti kerja di tapak bina yang berisiko. Yang kedua menganalisis risiko. Yang ketiga, menilai risiko. Yang keempat, mengawal risiko. Dan yang kelima, dokumentasi risiko. Seterusnya, apakah yang dimaksudkan sebagai hierarch? Hierarch ni dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control. Ataupun dalam BM bahasa Malaysia disebut pengenal pastian hazard, penaksiran risiko dan kawalan risiko. Hierarch amat penting dalam usaha merancang, mengurus dan melaksanakan sesuatu operasi sesebuah
organisasi. Hazard ialah suatu punca atau sesuatu keadaan yang mempunyai potensi yang boleh mendatangkan mudarat. Dan risiko ialah kecenderungan ataupun kemungkinan berlakunya suatu perkara buruk kesan daripada pelaksanaan sesuatu tindakan. Jadi dalam pembinaan ni, perkara yang paling kita titik beratkan adalah keselamatan. Kita nak elakkan berlakunya kemalangan di tapak bina. Ini adalah tujuan high right. Ada 3, iaitu yang pertama untuk mengenal pasti semua faktor yang mungkin boleh mendatangkan mudarat kepada pekerja dan orang lain. Yang kedua, untuk mempertimbangkan kemungkinan mudarat tersebut menimpa sesiapa dalam keadaan tertentu dan keterukan yang mungkin boleh timbul daripadanya. Dan ketiga, untuk membolehkan majikan merancang, memperkenalkan dan memantau langkah keselamatan untuk memastikan risiko tersebut dikawal secukupnya sepanjang masa. Tujuan sebutan dia high right. High right. High right tu dalam bahasa Inggeris. Okey. Seterusnya, catat aliran proses high right. Jadi ada 6, iaitu mula-mula sekali kita akan mengelaskan aktiviti kerja. Yang kedua, perundingan bersama antara wakil majikan dan wakil pekerja. Yang ketiga, mengenal pasti hazard. Yang keempat, penaksiran risiko. Yang kelima, menyediakan pelan tindakan kawalan risiko jika perlu. Dan yang terakhir sekali, pelaksanaan. Okey, itu nampaknya proses high right dan cikgu dah nak masuk ke soalan kan cikgu? Lepas ni kita akan masuk soalan, contoh-contoh soalan. Ya, kita dah nak masuk contoh-contoh soalan yang paling menarik ni. Kita dapat buat sama-sama soalan dan kita test persediaan anak murid cikgu ni dah bersedia ke belum nak duduk untuk kertas ni. Tapi sebelum tu, jom kita berehat dulu dan jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Kiri, dan juga masih dengan Cikgu Wahidan Wahab serta anak murid dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang. Baik Cikgu, ini kita nak tanyalah anak murid Cikgu ni masih bersemangat lagi tak? Okey tak nak jawab soalan ni? Dah bersedia ke belum? Dah? Dah. Okey Alright, cikgu pun dah sediakan contoh soalan. Katanya ada dalam 4 soalan ni cikgu. Wani pun tak sabar nak belajar juga, nak cuba jawablah kalau Wani tahu lepas apa yang cikgu ajar tadi kan. Tapi sekarang ini kita dah masuk segmen terakhir, sama-sama nak buat soalan. Jom cikgu, kita teruskan dengan sesi kita. Jadi sekarang ni kita lihat contoh soalan yang pertama. Soalan ni adalah soalan dalam bahagian A, iaitu isi tempat kosong. Jadi kalau lihat yang dia bagi ni, ini adalah apa ni? Ini adalah yang mula-mula tadi saya bagi tahu, iaitu definisi kejuruteraan awam. Jadi dalam definisi kejuruteraan awam yang saya bagi panjang tadi, dia kosongkan ada 4 tempat. Kan? Jadi pelajar dalam kalau dalam peperiksaan pelajar akan penuhkanlah isi tempat kosong yang disediakan tu. Jadi elok juga ni 4 sebab kita bagi seorang satu. Okey, boleh. Jadi soalannya, kejuruteraan awam ialah satu bidang yang berkaitan dengan reka bentuk tempat kosong dan tempat kosong bagi memberi kemudahan dan keselesaan kepada pengguna di samping memastikan apa sentiasa terpelihara. Kita bagi seorang satu. Siapa nak mula dulu? Yang pertama tu, apa jawapan yang pertama? Okey. Perancangan. Siapa jawab tu? Khairunisa dengan Bashir. Okey, Khairunisa dulu. Okey, yang pertama. Khairunisa. Perancangan. Ya, betul. Perancangan. Reka bentuk. Okey, yang petak kosong yang kedua, siapa nak cuba? Pembinaan. Pembinaan, betul. Dan petak ketiga, Alia ke Nazrin? Penyelenggaraan, Alia. Ada yang keempat, di samping memastikan, Husnazrin. Husnazrin. Alam sekitar. Ya, betul. Alam sekitar sentiasa terpelihara. Ini adalah contoh bahagian A. Iaitu isi soalan isi tempat kosong ataupun soalan struktur. Jadi kita lihat seterusnya untuk contoh soalan yang kedua. Soalannya, nyatakan 4 bidang dalam kejuruteraan awam. Jadi kalau kita lihat tadi, bidang-bidang dalam kejuruteraan awam ada 9. Jadi dalam soalan ni hanya tanya 4. Jadi kita bagi seorang satulah untuk menjawab. Okey, jom. Siapa nak jawab soalan pertama? Kita pilih Kejuruteraan alam sekitar. Okey, Khairunisa. Khairunisa bagi tahu kejuruteraan alam sekitar.
betul. Yang kedua, Betul. Bashir? Kejuruteraan bahan. kejuruteraan bahan, betul. Yang ketiga, Kejuruteraan struktur. betul. Kejuruteraan struktur. Yang keempat, Kejuruteraan geometrik. kejuruteraan geometrik ataupun ukur kejuruteraan. Okey, jadi 4. Jadi semua sekali ada 9. Kita test lagi sekali. Mereka ni lagi 5 tu. Cuba. Jawapan lain. Jawapan selain Okey. daripada yang telah disebutkan tadi. Okey, jom kita mula dengan Khairunisa kembali. Bagi jawapan yang lain daripada tadi. Kejuruteraan pembinaan. Ya, betul. Kejuruteraan pembinaan. Seterusnya, Bashiruddin. Kejuruteraan pantai. Kejuruteraan pantai, ya betul. Okey. Kejuruteraan sumber air. Kejuruteraan sumber Sumber air, betul. air. Kejuruteraan pengangkutan. Kejuruteraan pengangkutan. Pengangkutan. Jadi, dekat situ mereka dah sebutkan 8. Ada lagi 1 je lah. Ya. Cikgu, ni memang dalam exam pun dia akan tanya soalan macam ni lah. Ya, untuk bahagian A. Untuk bahagian A ni dia akan bagi soalan isi tempat kosong ataupun soalan struktur. Okey. Yang kalau yang bahagian B, soalan esei. Okey. 15 markah. Saya rasa kalau cikgu bagi soalan macam ni dekat mereka, cikgu dah boleh dapat full mark lah cikgu. Itulah. Boleh dia skor dalam SPM kan. Ya, hari ni pun cikgu suruh tanya lagi, bagi lagi 4 yang tak ada dalam soalan pun mereka boleh jawab. Apatah lagi soalan-soalan lain cikgu. Jom kita cuba soalan seterusnya. Seterusnya soalan ketiga, iaitu nyatakan 3 pihak berkuasa yang terlibat dalam projek pembinaan kejuruteraan awam. Jadi kalau kita lihat 3 pihak yang terlibat tadi, kalau tak silap saya ada banyak juga tadi. Ya, yang betul. ringkasan juga tadi. Ada Ringkasan dalam tadi. 6. Lebih kurang. Okey, kita cuba tengok mereka ni Okey. untuk cuba menjawab. Kita mulakan dengan Khairunisa kembali. Client. Client. Betul? Betul. Ataupun pemaju. Seterusnya Bashir. Perunding. Perunding. Perunding, betul. Okey. Seterusnya. Alia. Institusi kewangan. Ya, betul. Institusi kewangan. Akhir sekali. Husnazrin. Pihak berkuasa. Betul. Pihak berkuasa yang tadi PBT, JKR semua kan. Jadi ada lagi 2. Apa dia lagi 2? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba lagi 2? Khairunisa. Oh, Khairunisa terlupa nak unmute mic. Okey, Khairunisa bagi 1, Bashir bagi 1. Okey. Kontraktor. Betul. Kontraktor. Dan lagi 1 last. Pembekal bahan dan alatan. Ya, pembekal bahan dan alatan. Hebatlah mereka ni cikgu. Bangga cikgu. Cikgu Wahidan hari ni anak murid semua jawab betul ni. Okey, ni soalan yang terakhir cikgu. Jadi ini soalan keempat. Keempat. Okey. Keempat iaitu nyatakan 3 kesan positif dalam pembangunan lestari. Maksudnya bila kita buat pembangunan lestari, apakah 3 kesan yang positif? Ini memang ada 3 je. Tadi kalau ingat tadi kan? Ya. Kalau macam 3 kesan positif ni cikgu, kena bagi jawapan dari buku teks lah kan cikgu. Bagaimana kalau mereka bagi jawapan luar pada buku teks? Okey, kalau ada jawapan daripada luar, maksud dia jawapan tu kalau kita fikir logik boleh terima, jadi kita akan terima juga. Okey. Tak ada masalah. Sebenarnya dalam kejuruteraan awam ni kadang-kadang ada pelajar yang dia baca bahan daripada abang atau kakak dia yang berada di universiti. Jadi mungkin ada jawapan-jawapan yang kita boleh terima. Yang tak ada dalam buku teks tingkatan 4 dan tingkatan 5. Yeah. Tapi kalau ada pelajar yang melihat jawapan tu ada dalam buku abang-abang atau kakak yang berada di universiti, kita tetap terima jawapan tu. Yang penting jawapan itu betul lah kan? Betul ataupun logik. Okey, jom kita nak tanya siapa nak cuba ni 3 kesan positif. Cikgu nak pilih siapa cikgu? Nak pilih siapa? Siapa dulu? Okey, kita bagi Alia dululah. Alia. Okey, go Alia. Pematuhan konsep kelestarian. Okey. Yang pertama, okey. Seterusnya yang Siapa? kedua. Thank you Alia. Kehidupan berkualiti. Okey, yang kedua. Kehidupan berkualiti. Kehidupan berkualiti. Yang ketiga lagi satu. Alam sekitar. Betul. Alam sekitar. Alam sekitar. Betul, tiga-tiga tu cikgu? Ya, tiga-tiga betul. Okey. Alright. So, masih betul jawapan mereka? Okey, ada satu lagi soalan. Ni soalan yang terakhir.
nyatakan 4 ciri-ciri bangunan lestari. Bila kita nak buat sesuatu bangunan, apakah kita nak jadikan dia satu bangunan yang lestari? Maksud dia, adakah berlaku, apakah yang kita boleh jimatkan? Yang tadi ni yang saya bagi tahu tadi. Ada 4. Siapa yang nak cuba? Bashir. Penggunaan binaan kaca. Penggunaan? Binaan kaca. Ya, penggunaan binaan kaca. Maksud dia kita boleh mengurangkan penggunaan tenaga elektrik, lampu. Ya, betul. Okey, seterusnya. Penggunaan panel suria. Okey, penggunaan panel suria, kita menggunakan tenaga daripada solar. Dan itu pun boleh menjimatkan tenaga elektrik di kawasan rumah. Ya. Ketiga? Nazrin. Oh, Alia. Okey. Lagi sekali, Alia. Penggunaan siling tinggi. Ya, betul. Penggunaan siling tinggi menyebabkan kita boleh mengurangkan penggunaan penyamak udara ataupun aircon. Okey. Dan akhir sekali, Sistem penuaian air hujan. Ya, betul. Sistem penuaian air hujan ni sekiranya berlaku kemarau, kita boleh menghasilkan air hujan. okey. Alright. Nampaknya jawapan untuk soalan ni pun mereka dapat betul semua, 4 markah. Ya, Total betul. soalan semua mereka dapat full mark dah tu, cikgu. Maknanya dia ini adalah contoh-contoh soalan daripada bahagian A. Ya. Iaitu soalan isi tempat kosong. Tapi untuk soalan bahagian B, soalan esei untuk tajuk 1 ni mungkin tak ada lah. Sebabnya untuk soalan esei ni mungkin pada tajuk yang kedua. Okey, baik. Tapi sebelum tu cikgu, kita nak tanya anak murid cikgu lah kalau ada soalan apa-apa nak diajukan kepada cikgu untuk kali terakhir ni. Ada tak? Okey, tak ada. Nampaknya semua dah 100% faham. Okey, tapi sebelum kita tamatkan kita punya sesi pembelajaran hari ini, kita kalau boleh nak dengarlah kata-kata semangat daripada cikgu dan rumusan untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan cikgu. Jadi untuk sebenarnya dalam subjek atau mata pelajaran pengajian kejuruteraan awam ni, sebenarnya dia adalah ianya bukanlah satu subjek yang sukar. Jadi kalau kita lihat dalam subjek pengajian kejuruteraan awam ni, dia lebih kepada subjek untuk mengingat fakta-fakta yang ada diberikan dalam pengajaran. Ya. Jadi kalau pelajar boleh mengingat fakta-fakta, saya rasa pelajar boleh skor ataupun mendapat keputusan yang cemerlang untuk subjek pengajian kejuruteraan awam ni. Okey, itu rumusan untuk hari ini cikgu. Cikgu ada kata-kata semangat tak nak diberikan kepada anak murid cikgu yang menonton di luar sana? Okey, jadi untuk pelajar-pelajar semua yang mengikuti pengajaran saya pada hari ini, iaitu bagi mata pelajaran pengajian kejuruteraan awam. Jadi apa yang penting dalam subjek pengajian kejuruteraan awam ni, pelajar kena menguasai konsep-konsep dalam sesuatu subtopik. Dan sebenarnya dalam subjek pengajian kejuruteraan awam ni ada juga soalan-soalan kiraan di mana pelajar perlu menghafal formula-formula. Okey. Baik cikgu, terima kasih atas segala ilmu yang dicurahkan pada hari ini dan Wani doakan kepada anak murid cikgu juga Alia Izzati, Bashiruddin, Khairunisa dan juga Hus Nazrin berjaya memperoleh markah yang cemerlang untuk subjek ini ya cikgu. Okey, jadi Wani nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Wahidan Wahab selaku Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswaza dan juga pelajar dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang kerana bersama dengan kami pada hari ini. Jangan ke mana-mana, kita jumpa pada episod akan datang hanya dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Carey. Bye-bye! Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Saya mama kepada Dani Syaikal, pelajar kejuruteraan awam SPM 2021 Sekolah Menengah Teknik Kuantan. Sayang, I know this is your first step to build your success in future. So I hope you work for it, you prove it and you achieve it. I love you.